Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilhamal mursalin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, serta ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa akrimna bit taqwa, wa jamilna bil afiyah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakanlah kami dengan taqwa, dan cantikkanlah kami dengan afiah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang dihormati para pegawai serta barisan ahli jawatan kuasa Masjid Sayyidina Ali Bukit Sekilau, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Kita dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka setelah kali terakhir bertemu pada 15 Februari tahun lalu. InsyaAllah pada kesempatan malam ini saya diminta untuk memberikan pencerahan sedikit sebanyak berkaitan tentang Rejab, Sya'ban dan keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan ini. Malam ini jika tidak silap kiraannya, kita sudah pun berada pada 10 Rejab 1444. Maka sudah pastilah Rejab ini kemuliaannya sudah bermula sejak daripada awal 1 Rejab itu lagi. Sehingga kan kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jum'ah wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awal lailah min ar-rajab wa lailatul nisfi min sya'ban. Telah sampai kepadaku hadis-hadis yang menyebutkan doa sangat mustajab pada 5 malam, iaitu malam Jumaat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam tanggal pertama bulan Rejab dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Mungkin bagi orang yang tak kenal Imam Syafi'i akan mengatakan, apa local standard Imam Syafi'i nak bercakap tentang hadis? Dia kan ulama' fiqh. Ini kita kena perbetulkan. Imam Syafi'i ni tuan-tuan berapa hadis dia hafal? Imam Syafi'i ini dia masuk dalam kategori ulama' al-hakim, iaitu ulama' yang menguasai seluruh ilmu hadis termasuk ta'dil dan juga tajrih bagi perawi-perawi hadis yang dia hafal. Dan Imam Syafi'i ini dia hafal lebih daripada 300,000 hadis, termasuk dengan sanad yang lengkap. 300,000. Bayangkan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi yang tak buat mazhab tu pun berapa hadis dia hafal? Ahfazu mi'atai alfa hadis kama yahfazul insanu qul huwallahu ahad. Wa fil muzakarati 300,000 hadisin. Kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi ni ulama besar, tapi dia tak sampai hati nak buat mazhab. Dia kata saya sendiri hafal 200,000 hadis. Sebagaimana manusia lain menghafal qul huwallahu ahad, saya menghafal hadis semudah itu. Bayangkanlah. Sebab itu selain daripada Imam Syafi'i, ulama' lain yang duduk dalam kategori status Al-Hakim ini antaranya Imam Malik bin Dinar. Begitu juga Imam Al-Hakim An-Naisaburi.
Itu juga Imam Lais bin Sa'ad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi. Dia ulama' ni tuan-tuan, dia ada pembahagian. Tuan-tuan jangan ingat pakai kepiah, ada janggut, kerja jabatan agama, ulama' tak. Ulama' ni dia ada kategori dia. Ulama' kategori pertama dia panggil Al-Hafiz. Al-Hafiz ni siapa? Ulama' yang hafal hadis. Dia terbalik. Di Malaysia ada. Di Malaysia Al-Hafiz ni orang hafal Quran. Sebab itu budak Malaysia yang hafiz Quran pergi ke Mesir tak guna istilah hafiz. Takut Arab pelik. Ente hafal hadis. Tak, saya mak tahfiz. Dia tak peduli sebab sana semua orang hafal Quran. Tak ada Al-Hafiz. Jadi Al-Hafiz ni istilah untuk orang hafal hadis. Dan Al-Hafiz ini dia hafal berapa hadis? 100,000 hadis. Contohnya Imam Al-Baihaqi, Imam As-Suyuti, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam Az-Zahabi. Ini semua hafal 100,000 hadis. Barulah dia panggil Al-Hafiz. Ada lagi tinggi ulama dipanggil Al-Hujjah. Ulama Al-Hujjah ni dia hafal tak kurang daripada 300,000 hadis. Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ad-Dairami, Imam Ad-Darimi, Imam At-Tabrani, ini semua hafal tak kurang pada 300,000 hadis. Kemudian yang tinggi lagi, ni level Imam Syafi'i, Al-Hakim. Dan kemuncak ulama' dia panggil Amirul Mukminin fil Hadis. Ini hak paling atas sekali. Contohnya Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan As-Sawri, Ishaq bin Rahawai, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Ad-Daraqutni. Dan kalau ulama' mutaakhirin, Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini semua ulama', ukuran ulama' adalah hafal hadis. Lepas itu, ulama' bukan diukur hafal Quran. Tak, dia bukan jadi tok imam. Dia nak mengeluarkan hukum. Bukan kata tak boleh hafal Quran. Tak. Tapi itulah, di kalangan disiplin ulama', nak dapat gelaran Al-Hafiz itu susah. Kena hafal ratus ribu hadis. Jadi Imam Syafi'i ini, dia mengatakan telah sampai kepada ku hadis-hadis. Orang yang tak mengaji, dia kata, siapa Imam Syafi'i nak cerita pasal hadis? Hello, dia hafal 300,000 hadis. Awak hadis Imam Nawawi 40 pun tak hafal. Macam mana nak mentikai ke orang yang hafal 300,000 hadis? Maka kata Imam Syafi'i, aku dah banyak baca, wa ana astahibbu kullu ma hakaitu fi hadhil layali min ghairi an yakuna fardan. Maka aku berpandangan, dianjurkan amalan-amalan soleh dilakukan pada malam-malam itu selain daripada amalan yang fardu yang perlu dilakukan. Maka kita bersyukur ke hadrat ilahi, kita sedang berada pada bulan Rejab ini. Rejab ini daripada kalimat Rajaba yurajjibu, maknanya mengagungkan. Bulan ini kenapa dinamakan agung? Kerana masyarakat Arab mengagungkan bulan ini. Dalam satu keterangan oleh Al-Asma'i yang dikutip dalam kitab Lataiful Ma'arif, disebutkan as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Setahun ada 12 bulan. Dan dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Salasun mutawaliyatun, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab Mudhar, allazi baina Nyubadi wa Sya'ban. 3 bulan duduk dekat-dekat. Terus dia duduk bergandingan. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Ada satu yang terpisah, namanya Rajab Mudhar. Yang mana dia duduk antara Jamadil Akhir dengan bulan Sya'ban. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi gunakan istilah wa Rajaba Mudhar. Kenapa Nabi panggil Rejab ni Rejab Mudhar? Mudhar ini satu suku Arab yang ada di tanah Arab ketika itu. Nabi sebut ini bulan Rejab suku Mudhar. Sebab suku Mudhar adalah suku yang paling menjaga kehormatan bulan Rejab dibandingkan dengan suku kaum yang lain. Ada yang menjelaskan disebut Rejab suku Mudhar untuk membezakan dia dengan bulan suku Rabi'ah, iaitu bulan Ramadan. Dia ada suku-suku ni, dia ada bulan yang dimuliakan. Dia suku Rabi'ah ni, dia ada 5 suku yang wujud antara tenggang masa Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad SAW. Iaitu ada suku Nizar, Rabi'ah, Khindaf, Kinanah dan juga Quraisy. Kaum-kaum Arab ini, dia ada 3 yang besar. Arab Ba'idah, Arab Aribah, satu lagi Arab Musta'ribah.
Arab Ba'idah ini dah pupuh dah tak ada dah. Ini dulu kaum Ad, kaum Samud, Judais, Imlaq. Ini yang lama-lama lah, zaman Nabi dulu-dulu. Kemudian ada Arab Aribah yang juga digelarkan sebagai Arab Qahtaniyah. Ini gerombolan datang daripada Yaman. Dia ada dua kabilah Arab Aribah hak terkenal. Pertama kabilah Himyar, satu lagi Kahlan. Kalau kabilah Himyar terdiri daripada suku Zaid al-Jumhur, Khuda'ah dan juga Sakasik. Kalau suku Kahlan, dia terdiri daripada suku Hamadan, Anmar, Tai, Madzaj, Kindah, Lakham, Juzam, Khazraj, Aus. Dia dialakan ke situ. Dan ada satu lagi Arab, kategori Musta'ribah, iaitu asal daripada keturunan Nabi Ismail AS, yang disebut sebagai Arab Adnaniyah. Nisbah kepada moyang Nabi nama Adnan. Jadi, mengagungkan bulan Rejab ini bukan benda baru. Bukan sejak daripada datangnya Islam. Ianya telah wujud sejak daripada zaman jahiliyah sebelum Nabi membawa risalah dakwah. Dan masyarakat Arab dulu sangat memuliakan bulan-bulan haram ini. Sekalipun kehidupan mereka ketika itu dipenuhi dengan kebodohan. Zaman jahiliyah penuh dengan kebodohan. Mereka menyembah berhala, menyembah macam-macam. Dan orang Arab memang mereka mengaku zaman jahiliyah dulu mereka berada dalam dunia kebodohan. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Abu Raja'. Dia menceritakan tentang keadaan penyembah-penyembah berhala pada zaman sebelum datang Islam. Kata dia, kunna na'budul hajar. Fa'idha wajadna hajaran huwa akhyaru minhu alqainahu wa akhazna al-akhar. Fa'idha lam najid hajaran jama'na juswatan minat turab. Thumma ji'na bisyati faja'alnahu alaihi thumma tufna bihi. Kata dia, dulu kami zaman jahiliah, kami sembah batu. Apabila kami jumpa batu yang lebih comel lagi, maka kami lempar batu hak lama, sembah pula hak baru. Padahal gitu, dia tukar-tukar Tuhan ikut batu hak comel. Dan apabila kami tak jumpa batu untuk nak ibadah, kami kumpul, kami genggamkan segenggam tanah, kemudian kami bawakan seekor kambing, kemudian kami perah susunya dan kami tawaf, buatlah ritual dengan dia. Fa idza dakhala syahrul Rajab qulna munassilul asinah fala nad'u rumhan fihi hadidatan wala sahman fihi hadidah illa naza'nahu wa alqainahu syahra Rajab. Tapi sebodoh-bodoh kami, bila tiba bulan Rajab, kami jadi orang baik. Kami akan isytiharkan tidak ada peperangan, tidak ada pergaduhan. Maka kami pun tidak akan membiarkan senjata tajam kami di depan rumah, kami simpankan di dalam rumah. Sepanjang tempoh bulan-bulan haram ini. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi orang-orang Arab dulu, dia sangat memuliakan bulan haram walaupun dia tak berapa cerdik. Daripada segi akidah, dia panggil istilah masyarakat jahiliyah. Dan inilah dia bulan-bulan haram yang sedang kita lalui. Dan bulan Rejab ini dia adalah bulan yang duduk pada urutan yang ketujuh dalam deretan bulan-bulan Qamariyah dan diyakini sangat memiliki kemuliaan yang tersendiri. Dan Allah Ta'ala sendiri memuliakan bulan Rejab ini. Sebab itulah orang sekarang dia ada kecenderungan memilih tarikh-tarikh tertentu untuk merakamkan momen istimewa dalam kehidupan dia. Dan dia beranggapan hari itu hari istimewa. Contoh, dia memilih kombinasi nombor-nombor cantik. Nak kahwin ke nak apa, pilih nombor 10, 10, 10, 11, 11, 11, 20, 20, 20, 20, 02, 20. Ataupun bulan 3 esok 23 bulan 3 tahun 23. Macam-macam lah dia nak susunkan hari-hari. Ada orang percaya benda tu kitaran 12 haiwan zodiak Cina. Oh, hari tertentu ni ada Ong. Ini tahun ada Ong. Ada orang disanggup
tahan nak beranak sebab dia nak kejarkan tahun naga. Ada. Dia nak dapat anak tahun naga. Tak jadi beranak tahun ni sebab tahun ni tahun arnak. Tak ambuh. Kata dia nak tahun naga. Jadi sanggup tangguh kahwin sampai 2023 sebab target dapat anak selepas 10 Februari 2024. Permulaan tahun naga. Tahun depan tahun naga tuan-tuan. Elok tuan-tuan dapat anak tahun naga. Dia percaya sangat dengan benda itu. Sebenarnya, hari-hari yang pada anggapan kita ini ala ong tak ada ong, itu hanyalah kita punya assumption saja, andaian kita. Tetapi ada pun bulan Rejab, kemuliaannya confirm. Disebutkan oleh Allah dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu, bolehlah mencari nombor pelik-pelik. Mari kita raikan bulan Rejab ini yang dah memang confirm dia adalah bulan yang mulia. Secara asasnya dalam Islam, Islam tidak pernah mengajar ada hari tak molek, ada hari molek. Tak ada masalah sebab semua hari-hari itu hari-hari baik saja. Semua molek belaka. Islam tidak mengenal amalan-amalan nenek moyang dulu, pahing lah, weton lah, macam-macam kaedah lagi. Jumpa orang tertentu kira hari berdasarkan tanah air, api angin dan macam-macam. Tak boleh. Apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, ada penentuan hari yang molek antara hari-hari yang lain. Ada penentuan bulan yang molek antara bulan-bulan yang lain. Contoh, bulan Ramadan, itu bulan terbaik antara 11 bulan. Hari Jumaat, itu hari yang terbaik antara banyak-banyak hari. Khairu yaumi tala'at alaihi syamsu yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam. Wa fihi udkhilal jannata wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'ah ila fi yaumil jumu'ah. Hari terbaik matahari naik adalah hari Jumaat. Pada hari itulah Adam dijadikan. Pada hari itu jugalah Adam masuk surga. Dan pada hari itu jugalah dia dikeluarkan daripada surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka secara umum hari Jumaat ada dalil. Jadi kita pilihlah hari Jumaat untuk nak buat kerja-kerja seperti majlis akad nikah misalnya. Nak mengambil barakah daripada hadis yang jelas. Ataupun kita nak kahwin, memilih bulan yang khusus. Macam contoh kalau berdasarkan riwayat, molek kita memilih bulan Syawal untuk melakukan pernikahan kerana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia menyatakan bahawa Nabi menikahinya pada bulan Syawal. Sebagaimana direkodkan oleh Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, wa kanat Aisyatu tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawalin. Kata Urwah, Aisyah sangat suka kalau mana-mana majlis kahwin dibuat pada bulan Syawal. Pilih pula hari Jumaat. Jadi ini antara penentuan berdasarkan dalil. Rejab ini confirm bulan dimuliakan Allah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi aku ada 12 yang aku dah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang suci, arba'atun hurum. Allah Ta'ala sendiri sebut. Bulan ni bulan suci. Dan itulah ketentuan agama. Fala tuzlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kamu menzalimi diri kamu pada bulan suci. Surah At-Taubah ayat 36. Maka ayo kita muliakan bulan Rejab ini dengan yang penting sekali sebab Allah Ta'ala sebut fala tazlimu fihinna anfusakum. Allah larang kita menzalimi diri sendiri pada bulan ini. Kalau zalim diri sendiri pun tak dibenarkan, apatah lagi zalim kepada orang lain. Kau tak boleh lagi. Sebab itu Imam Al-Baihaqi menyatakan bahawa Allah akan jadikan dosa yang dibuat pada bulan-bulan haram, markah dosanya lebih besar daripada bulan-bulan lain. Sebagaimana amal soleh, pahalanya
ditulis berganda-ganda pada bulan haram. Dia boleh rujuk Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Jadi, dia sama macam kita pergi Mekah lah. Mekah, Madinah, pahala besar kalau buat kebaikan. Tapi kalau buat dosa, pun besar juga. Dia sama saja. Jadi, dalam bulan haram, bila Allah Ta'ala sebut, mu jangan zalimi diri kamu sendiri. Sebab kalau buat, dia punya markahnya sangat tinggi. Sehingga kata sebahagian ulama, pada bulan Rejab, setiap amalan dilipat gandakan sebanyak 70 kali ganda. Kalau kita sedekah RM1, malaikat akan catatkan dalam rekod sedekah RM70. Nanti di bulan Syaban, dia naik lagi, jadi RM100. Di bulan Ramadan naik lagi, jadi RM1,000. Sampai angka yang tak diketahui kecuali Allah. Nanti masuk Syawal, turun balik, jadi RM10 semula. Dia kita sedekah RM1, malaikat tulis RM10. Setiap kebaikan dibalas 10. Itu sipir Allah Ta'ala. Kecuali pada bulan-bulan mulia. Contohnya Rejab, dibayar 70 kali ganda. Sebab itulah Imam Syafi'i, dia telah melipat gandakan diat. Diat ni wang tebusan atas kesalahan qatlul khata', pembunuhan tak sengaja. Yang mana kalau dilakukan pada bulan haram, dia akan lipat gandakan amount jumlah wang tebusan itu. Sebab dipegang pada riwayat daripada Ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Selain itu, hadirin-hadirat sekalian, bulan Rejab yang sedang kita lalui ini juga, bagi para peminat cerita-cerita sejarah, terlalu banyak peristiwa penting yang berlaku pada bulan Rejab ini. Pertama sekali adalah hijrahnya orang-orang Islam yang pertama ke Habasyah pada tahun kelima kenabian, itu berlaku pada bulan Rejab. Begitu juga kisah yang sangat terkenal, iaitu Isra wal Mi'raj, yang berlaku pada tahun ke-10 kenabian, juga berlaku pada bulan Rejab. Dan Rejab juga menjadi momen pertemuan pertama kali antara Nabi SAW dengan kaum Ansar. Ini boleh rujuk dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, berdasarkan laporan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Begitu juga bulan Rejab ini adalah momen istimewa peralihan kiblat orang Islam dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ini boleh rujuk huraiannya oleh Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kemudian di dalam bulan Rejab ini juga pada tahun kedua Hijrah, Rasulullah SAW telah mengirim Abdullah bin Jahash yang menjadi pendahulu kepada berlakunya peristiwa Perang Badar. Pencetus kepada pergolakan Perang Badar. Ini boleh rujuk Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah. Begitu juga Perang Tabuk berlaku pada bulan Rejab tahun yang ke-9 Hijrah. Ini catatan daripada Ibnu Hisham dalam Sirah An-Nabawiyah. Dan selepas daripada zaman baginda Nabi SAW, ada lagi beberapa peristiwa momen mustahak berlaku pada bulan Rejab. Antaranya adalah kota Dimashq ataupun Damascus di Syria dibebaskan oleh orang Islam di bawah Panglima Abu Ubaidah Al-Jarrah dan juga Khalid Al-Walid pada bulan Rejab tahun 14 Hijrah. Begitu juga peristiwa ataupun pertempuran Perang Yarmouk. Perang ini dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Ini juga berlaku pada bulan Rejab tahun ke-15 Hijrah. Ini sebagaimana catatan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah. Begitu juga Khalid Al-Walid berjaya membebaskan Hirah, satu wilayah di Iraq, juga pada bulan Rejab, sebagaimana catatan daripada Ibnu Katsir. Begitu juga Baitul Maqdis berhasil direbut kembali oleh orang Islam pada 28 Rejab tahun 583 Hijrah di bawah kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi selepas mereka mengalahkan tentera salib dalam peperangan Hittin dan mereka berjaya mendapat Baitul Maqdis. Bila didapat, ketika itu azan kembali dikumandangkan dan solat Jumaat kembali dilaksanakan di Masjidil Aqsa selepas 88 tahun diduduki oleh tentera salib. Jadi banyak peristiwa yang sangat bersejarah berlaku pada bulan Rejab ini. Ini bagi peminat sejarah lah. Cuma
bagi kita yang nak beribadah. Timbul satu persoalan, kenapa Rejab? Kenapa Rejab ini terlalu banyak kita digalakkan untuk ibadah dan macam-macam lagi? Sebab Rejab ini menandakan kita semakin dekat nak bertemu dengan raja segala bulan, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Jadi kalau Ramadan Al-Mubarak ini umpama sebuah kota, kita ni dah memasuki pintu gerbang ni. Kita dah mula memasuki. Tuan-tuan pernah masuk Istana Negara kan? Istana Negara ni, dia punya balerong dia dalam bangunan. Tuan-tuan nak masuk tu berapa lapisan pagar kena masuk. Daripada guard yang depan, masuk pagar, masuk lagi pagar. Jadi umpama pagar poh yang pertama tu Rejab. Second Syakban. Barulah berjumpa dengan raja segala bulan, iaitu Ramadan. Dia dah mula meniupkan semangat pada kita untuk standby menanti kedatangan bulan Ramadan. Ramadan dah tak lama. Kalau umur panjang lagi sebulan 23 hari. Kita akan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Kalau kiraan harinya lagi 51 hari. Kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Dan orang beriman ni, kata para ulama, dia ada satu keterujaan bila nak bertemu dengan Ramadan. Maka bulan-bulan yang berdekatan dengan Ramadan tu pun dia dah rasa macam excited juga dah. Rejab, Syaban, Ramadan. 3 serangkai ni. Dan ini sifat orang beriman. Kata Imam Abu Bakar Az-Zur'i, At-tahawunu bil amri idha hadara waqtuhu. Orang beriman ni, PA dia selalu standby, on call, sentiasa prepare. Bila dia nak melaksanakan satu-satu ibadah. Dia excited. Dia macam ada keterujaan. Macam contoh orang nak semayang, kalau orang yang betul-betul beriman, nampak keterujaan dia bila nak semayang, apabila kita tengok dia bersiap lebih awal pada orang lain. Nampak keterujaan. Bagi label-label kita hak cak ayam punya iman ni, kita jenis lagi tak qomat tak datang, ataupun lagi tak Allahu Akbar tak datang. Tapi bagi orang yang excited, dia buat preparation. Sebab itu kata Sufyan bin Uyainah, janganlah kamu menjadi seperti hamba yang berlagak. Datang ke masjid menyembah Allah, tetapi hanya selepas dipanggil. Maknanya lepas azan. Maka datanglah semayang sebelum azan dikumandangkan. Sebab itu salafus salih, mereka ada satu disiplin, dia akan usaha datang masjid sebelum azan. Dia rasa bila datang lepas azan, atau semasa azan, rasa macam action sangat lah. Bagi kita lebay sangat dah kalau datang masa azan tu. Ya Allah salah, pakai motor lebay masuk surga dah rasanya. Bagi salafus salih yang iman tingkat tinggi ni, dia rasa, lambat dah kau ni. Dia rasa lambat. Mana dan Bilal panggil dulu. Dia nak, dia datang dulu. Sebab itu Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in senior, selama 40 tahun, dia amalkan mesti berada dalam masjid sebelum azan berkumandang. Memang dia disiplin. Sebenarnya kita di Mekah, kita buat kerjaan tu, Bukit Sekilau kita tak buat. Mekah elok ya, duduk masjid tahan kencing sampai ke malam. Sebab kita peluang, kita nak peluang tu bukan senang. Dah dapat soh sedap, nampak Kaabah semua dah cun dah. Tak balik lah, nunggu je lah azan, lepas sudah. Semain Jumaat pergi pukul 9, tak keram punggung tuan-tuan. Pukul 9 pergi dah. Nak berebut ke Raudah di Masjid Nabawi. Pukul 9 orang Malaysia pergi. Saya fikir macam mana ni menahan buang air. La ilaha illallah. Nak nunggu pukul 12 suku tu. Tapi dia sanggup. Ini orang iman tak tinggi. Cak ayam tak ada lah semayang sebelah burung pati lah jawabnya. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok burung pati kat dataran. Punyalah pemalas. Bayar beribu-ribu. Sos sebelah burung pati. Mayang dalam tak ada. Kalau orang semangat pakai dalam. Tu ada yang cerita ustaz. Kita orang dapat Raudah ni cerita sebelum cerita tahun 2020 BC lah. Before COVID punya cerita. Sekarang ni masuk pakai app sudah susah tuan-tuan. Dulu kita boleh pergi pukul 8.30, 9 tu dah start lah berebut ni. Jadi masuk dalam ada jemaah Malaysia dapat Raudah. Semain Jumaat. Tapi dia kata mula daripada pukul 10 tu memang cun lah duduk. Soh semua clear. Kalau lama orang ramai. Tengok dekat tempat kita nak semayang tu orang duduk. Selamba dia bersila ke depan kita. Sudah nak marah ke Masjid Nabi. Dia duduk, dia buat bodoh gitu je. Sebelah ni ada. Bila nak semayang macam mana? Akhirnya time semayang sunat lah macam-macam. Sujud dia pun. Saya sujud ustaz.
Angkat kepala gelak. Allah, alhamdulillah. Rupa duk bawah kain Pakistan. Bayar punya langkah dia orang. Masuk dalam kain gitu. Tapi kenapa boleh buat? Sebab kita dapat kemanisan iman bila pergi ke tanah suci ni. Ya, ni salafus salih punya amalan daripada dulu. Kalau dapat kita buat disiplin ni, alhamdulillah lah. Macam subuh pun dah lewat sekarang. Pukul 6 tuan-tuan datang masjid. Semayang tahajud ke apa yang patut. Duduk. Kemudian masuk azan. Lepas azan, semayang sunat fajar. Lepas semayang sunat fajar, sunat hukumnya meletakkan rusuk kanan di atas lantai. Sunat hukumnya, tapi sebab nak buat di masjid, kau ingatkan dugong pula baring ramai-ramai. Tapi benda tu, momen yang sunnah ditinggalkan. Kita orang masjid negeri ni tuan-tuan doa je lah. Start 1.3 ni kita orang istiar masjid buka 24 jam. Kita nak buka masjid negeri 24 jam. Siapa nak datang, datang lah. Jangan tumpang bilik air je kerja, semayang lah sikit 2 rakaat. Kita buat program, ada qiyamul lail, ada apa. Kita santuni lah orang. Orang Rejab, Syakban, Ramadan ni biar dia semayang banyak-banyak sikit. Biar bertobat banyak-banyak. Kita sediakan fasiliti. Santuni lah hamba-hamba Allah yang nak dekat dengan Tuhan. Ada degil 2-3 orang curi selipar tu, adalah 2-3 kita doa yang baik-baik sajalah pada mereka. Tuan-tuan doa lah sebab benda ni melibatkan banyak benda. Keselamatan, kebersihan. Kalau dapat esok, macam buka sekilau lah pula buat 24 jam. InsyaAllah Allah bantu kita kalau kita niat nak tolong agama dia. Jadi ini salafus salih. Mereka sentiasa prepare apabila nak melakukan sesuatu kefarduan. Semayang, dia prepare. Lepas itu kalau kita tengok kawan-kawan kita yang jenis jaga semayang ni, kita boleh nampak dia ni orang baik-baik ni dia standby. Kadang dia pergi berjalan, kain plekat bawa, ada bawa kopiah kadang-kadang. Dia sentiasa ready untuk solat ready, dia panggil. Pakaian dia, keterujaan dia, ni orang baik-baik. Begitu juga, apa juga ibadah, termasuk haji. Haji kan kita buat preparation. Tak ada orang pergi haji lalah minit, tak bersedia, tak. Kita ada kursus, ada beg, ada belanja pun semua. Jadi ini sifat orang beriman. Dia always prepare sebelum nak melakukan apa-apa ibadah besar. Tapi sayang, untuk menyambut raja segala bulan, iaitu Ramadan Al-Mubarak, apa preparation kita? Tidak ada. Preparation tidak ada. Maka jangan heran setiap kali tibanya Ramadan, akan ulang skrip-skrip sama soalan-soalan yang kita tak daya nak jawab tiap-tiap kali tiba bulan Ramadan. Contohnya, isu korek hidung batal tak puasa. Itulah soalan tiap-tiap Ramadan tanya. Oh, saya nak buat endoskopi, batal tak puasa. Macam mana you dah masuk Ramadan, baru nak tanya soalan ni? Sepatutnya bulan Rejab, you dah buat uji kaji. Ulang kaji balik. Bulan Syaban lagi, ada exam lagi. Ini pun nak wawal banyak tuan MP Masjid Negeri. Setiap hari Senin, tuan dijemput. Tapi sebab kuliah duha ni kita sedia untuk muslimat asalnya. Kita buat ulang kaji Ramadan. Setiap hari Senin, pukul 10. Kita jemput ustaz-ustaz yang faqih dalam hal ehwal fiqah syariah. Kita ceramah sikit je, soal jawab banyak. Kita nak jemaah kita biar terror hukum hakam puasa. Dah tak ada lah nak tanya-tanya soalan-soalan tak apa cerdik. Bila tiba tu hantar mesej ke ustaz-ustaz. Soalan benda-benda hak tula. Kata orang Terengganu hak tula. Kita check balik tarikh tahun lepas sama soalan tu. Bayangkanlah. Artinya dia tak prepare. Ataupun masyarakat kita dari segi ilmu Ramadan, itu memang lemah betul. Contohlah bab tarawih. Saya tak pasti masjid Bukit Sekilar ni geng 08 atau geng 20. Saya tak pasti sangat. Tapi ada perselisihan di kalangan surau masjid. Ada surau dia buat 8 rakaat. Kita panggil geng 08. Ini buat 20. Awak nak buat berapa pun punya pasal. Jangan mengecam sesama sendiri. Kata aku malas main masjid tu. Kenapa? Kau main surau. Ikut Nabi 8 rakaat. Itu buat 20. Kita kena hidup ni ikut Nabi. Bukan ikut Umar. Dia boleh cakap. Dia sebut Umar tu macam Haji Umar belakang rumah dia. Tak boleh. Itu masjid buat 20. Ayat ikut Umar tu tak betul. Macam awak sebut Umar tu kawan awak dah. Sayyidina Umar Al-Khattab ni tuan-tuan sekalian. Nabi pernah iktiraf dia. Kalau ada Nabi lepas kungkal lah orangnya Umar. Nabi iktiraf dia. Qad kana yakunu fil umami qablakum muhaddatsuna
fa in yakum fi ummati minhum ahadun fa inna Umar al-Khattab minhum. Di kalangan umat terdahulu ada orang yang Allah beri ilhamnya tepat, firasatnya tepat, geruh ilmu pendekar dia kuat. Kalau dia rasa, jadi. Orang-orang muhaddasun dalam bahasa Arab. Dan kalaulah ada di kalangan umatku yang ada bakat itu, tak lain tak bukan Umar al-Khattab lah termasuk kalangan mereka. Ini hadis Bukhari Muslim. Tuan-tuan janganlah kau maka awak tak ikut Umar. Bukan Haji Umar. Ini Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar al-Khattab, dia pernah memutuskan satu hukuman yang mana Nabi tak ikut cakap dia. Tapi hukuman yang dia nasihatkan pada Nabi diperakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tak memikir. Bukan kata Nabi lemah tak. Nabi ni dia syura. Masuk dalam kes tawanan perang Badar. Mana ada piagam Convention Geneva ke apa yang beritahu SOP yang awak kena buat begini. Jadi masing-masing tak tahu SOP nak buat apa ni dengan prisoner of war ni. Tak tahu buat apa. Orang ni cadang gini, orang cadang gini. Umar kata, ya Rasulullah, bonoh lah, simpan buat apa, habis keberas ya, pergi makan lagi. So hakam lagi, cek makanan kualiti tak, banyak cerita, bonoh lah. Umar keras. Orang marah kau awak ni, tak ada rahmatan lil alamin. Awak ni tak ada madani langsung. Cuba ada ihsan sikit ke orang. Datang Abu Bakar kata, ya Nabi Allah, hum banu ammi wal ashirah. Ara an ta'khudh minhum fidyatan fatakunu lana quwwatan 'alal kuffar. Fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya ginilah. Hak kita tangkap ni orang Mekah. Banul ammi wal ashirah. Puak gerabak kita belaka. Saudara mara belaka. Saya orang Mekah, tuan orang Mekah. Kalau susun salah silah, saudara kita belaka tu, bukan orang lain. Jadi jangan keras sangat, ya Rasulullah. Saya berpandangan kita kenakan denda sudahlah. Suruh dia bayar tebusan. Kalau dia tak mampu, suruh keluarga dia bayar. Jadi kita duit tu boleh jadi satu perolehan untuk kita. Quwwatan 'alal kufar. Boleh kita beli pula aset-aset untuk berhadapan dengan keganasan musuh akan datang. Boleh beli kuatkan ketenteraan kita. Ada perolehan. Dan yang mustahak sekali Rasul, fa'asallahu an yahdiyahum lil Islam. Dan mudah-mudahan kita buat baik begitu, dia orang tertarik pula masuk Islam. Kalau tuan-tuan suarat sekali dengan Nabi ketika itu, tuan-tuan sokong Umar ke sokong Abu Bakar? Orang akan kata ini bernas, idea bernas. Nabi pun suka, nampak betul ya tak ya juga, nampak lembut. Maka Nabi pun kenakan bayaran. Turun surah Al-Anfal ayat 67. Maka nali nabiyyin ayakuna lahu asra hatta yusqina fil ardh. Tak patut seorang Nabi itu menyimpan tawanan, kata Allah Ta'ala. Sebelum dia lumpuhkan dulu musuh jadi muka bumi. Allah tegur Nabi. Dalam Quran ada 4 ayat Nabi pernah diberi teguran oleh Allah. Ini cerita lain tahu lah. Panjang cerita pula. 4 ayat ini semua Nabi publish kan. Kalau orang nak fitnah kata Quran ni Nabi yang karang sendiri, baik ayat yang dia kena tentang dia tak publish kan. Tapi tak, Nabi nak tunjukkan dia ada integriti. Walaupun ayat tu tegur dia boleh je. Dia tak payah siar lah, malu kau esok. Tak, dia tetap siarkan. Ini perangai Nabi. Jadi kita nak beri laluan dulu kepada azan isyak. Ceramah pun tidak panjang, beri laluan sekejap. Nanti selepas azan kita akan sambung balik sedikit. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambung sedikit sajalah tentang preparation kita sebelum kedatangan Ramadan pada bulan Rejab ini. Para salafus saleh mereka membahagikan persiapan Ramadan ini kepada beberapa fasa. Pertama, persiapan daripada sudut berdoa dan dah mula start beramal sikit-sikit. Dah mula pandai enjin sikit-sikit. Kalau berdasarkan roadmap salafus saleh dahulu, pertama sekali mereka dah mula beramal ataupun berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Maknanya kita ni lagi sebulan lebih baru, itu pun kalau nak mula sebulan lebih. Ada orang Ramadan esok baru dia start pergi masjid. Dia orang salafus saleh dulu 6 bulan sebelum. Mana kalau kita betul-betul lah serius nak lalui Ramadan ini dengan terbaik sekali, patutnya kita dah start prepare sejak 23 September 2022. Dah start doa, dah start apa yang patut.
Kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayubalighahum syahra Ramadan, thumma yad'una Allah sittata ashhurin ayataqabbalhu minhum. Para sahabat dahulu mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan supaya mereka diberi keizinan dapat bertemu dengan bulan Ramadan. 6 bulan. Setiap hari lepas pada dia semayang ke apa, doa, ya Allah jumpakan aku bulan Ramadan. Doa bulan 9 lagi dah. Padahal nak puasanya bulan 3 esok. Begitu bersungguh-sungguh. Sebab itulah banyak doa-doa salafus salih yang dikumpulkan dalam banyak kitab, antaranya Yahya bin Ibn Katsir. Dia buat doa khusus untuk sambut Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa taslimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan aku ke bulan Ramadan dan hantarkanlah bulan Ramadan kepada aku. Terimalah segala amalanku nanti di bulan Ramadan. Sama juga Abdul Aziz bin Marwan rahimahullah. Dia karang doa-doa khusus untuk sambut Ramadan. Berbulan-bulan dibacakan. Allahumma qad adhallana syahru Ramadan wa haddara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu warzuqna fihi al-jidda wal ijtihad wal nashat. Wa'idna fihi minal fitan. Ya Allah, Ramadan sudah dekat. Sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Anugerahkanlah kami rezeki dapat melaksanakan puasa dan semayang malam di bulan Ramadan. Kurniakanlah kami ketekunan, kesungguhan dan semangat. Dan kami berlindung padamu ya Allah daripada fitnah yang akan muncul pada bulan Ramadan. Ini antara contoh. Sebab itulah orang yang hebat, dia memang buat preparation dan juga training. Tanyalah kepada mana-mana atlet sukan, pasukan bola ke apa saja. Pemain badminton, pelumba lari, semuanya jadi hebat atau dapat merangkul kejuaraan menjadi champion kerana mereka buat persiapan dan juga latihan. Tanpa persiapan dan latihan, mana mungkin kita dapat medal terhebat Ramadan, iaitu Lailatul Qadar. Sebab itu Lailatul Qadar ni kalau umpama pelari lumba lari 100 meter, kita tengok dia dapat juara 100 meter itu kerana dia berlari pada hari itu. Tidak. Hari itu dia berlari dan dia menang. Sebelum itu dia dah berlari selama beratus-ratus hari. Untuk momen hari dia nak dapatkan kejayaan itu. Maka kita lah kalau baru Ramadan, baru nak terhegeh-hegeh ibadah. Atau 10 Ramadan terakhir baru berhegeh-hegeh nak pergi masjid. Lepas tu nak claim cari Lailatul Qadar, tak dapat. Tak dapat Lailatul Qadar. Laila nak Tok Qadar dapat. Lailatul Qadar tak dapat. Orang Lailatul Qadar ni, dia dah training begitu awal lagi. Tu fasa pertama. Fasa kedua, 2 bulan sebelum Ramadan ni, momennya bermula sekarang. Tepatnya pada bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Dan persiapan itu menjadi semakin intensif lagi. Kata Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali, Syahrul Rejab, Syahrul Zar'i. Wa syahru Sya'ban, syahru suqi zar'i. Wa syahru Ramadan, syahru hasaid zar'i. Bulan Rejab adalah bulan kita kena mula bercocok tanam. Bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram pokok-pokoknya. Dan bulan Ramadan nanti adalah bulan kita menuai hasil saja, kata dia. Kan orang kita lain. Lepas itu kata dia lagi, masalul syahri Rejab karrih. Wa masalul Sya'ban masalil ghaim. Wa masalul Ramadan masalul matar. Bulan Rejab ni dia bawa angin. Bulan Sya'ban dia bawa awan. Dan bulan Ramadan adalah hujan. Itu akan memberikan kesegaran. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa la yasqi fi Sya'ban fa kaifa yuridu an yahsida fi Ramadan. Siapa yang tidak menanam pokok pada bulan Rejab, tidak menyiram pula pokok pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia nak menuai hasil pada bulan Ramadan? Itu sebab kita dah berumur ni, jangan Ramadan baru start. Dan fasa yang terakhir adalah fasa sebulan sebelum Ramadan, iaitu Sya'ban, yang akan kita jumpa lagi 20 hari kurang lebih. Masuk saja bulan Sya'ban, itu lebih intensif lagi, mukassafah lagi. Kita, sebab itu bulan Sya'ban digalakkan berpuasa lah macam-macam apa semua.
supaya kita ni tak terkejut puasa. Dia puasa ni tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang biasa puasa sunat, Isnin Khamis, tuan-tuan sengih je jumpa Ramadan ni, dah biasa. Tapi bagi hak kaki makan kedai apa semua, ngeteh meru apa semua ni, puasa ni bagi dia seksa. Dia takut dengan Ramadan. Baik itu kita boleh tengok orang takut dengan Ramadan masa bila? Masa dia bersahur. Cara dia makan tu macam nak pergi ke laut makanan dia. Penuh atas meja, segala binatang, macam zoo negara. Vitaminnya, jamunya, tonik, macam-macam. Kita hak biasa puasa Isnin Khamis ni sengih je. Jenis minum air gau segelas jadi dah. Kita dah biasa. Sebab itu mustahaknya tu orang muda-muda mesti mau training. Training paling asal adalah puasa sunat. Apa itu rejak tu. Puasa Saban, puasa bukan nak kejar pahala tu satu hal. Kita nak training lah. Baru bulan Ramadan, actionnya dah biasa. Dah biasa. Sama juga ibadah tarawih. Bagi tuan-tuan yang dah biasa sembahyang di masjid, itu tak ada masalah. Tapi bagi orang jarang-jarang datang masjid, agak dia datang dia tak tahu Masjid Bukit Sekilar dah buat baru ni. Oh baru, tak perasan. Punyalah sembahyang jemaat, sembahyang bawah je, mana dia cara kat dalam ni. Jadi dia galik menengok gitu. Mana nak khusyuk je. Jadi Rejab, Syaban, bolehlah datang masjid, sembahyang sunat panjang sikit. Sembahyang tarawih memang kena panjang sikit. Sebab kita nak bagi seruh perut kan, tidur gemuk pula, makan banyak. Tujuan dia. Saya ingat masjid ni dah mula dah baca panjang-panjang sikit, buat training kepada makmum-makmum kita. Kami di masjid negeri, tiap-tiap subuh, kalau tuan-tuan larat, pergilah masjid negeri. Tiap-tiap subuh, sekarang ni kita buat bacaan satu makrok untuk sembahyang subuh. Satu makrok panjang tuan-tuan. Kalau kita ni banyak setan dalam badan, rasa nak berhenti je sembahyang rasa. Satu muka suku, satu muka setengah. Tapi bagi orang yang cinta Quran, dia seronok nak mengulang ayat dan dia enjoy the moment. Sebab kadang ada orang ni, dia bukan nak result sangat, dia enjoy the process. Dia suka proses mendengar Quran, dia enjoy lah, dia dapat kemanisan iman. Tapi orang yang baru-baru jinak, dia tak larat. Kita tengok dia tak kejap tergaru panjangnya baca. Satu makrok. Tiap-tiap pagi, rakaat pertama, kedua baca satu makrok. Sebab satu juzuk 8 makrok. Ini bererti tuan-tuan kalau sembahyang masjid negeri 8 hari, tuan-tuan khatam satu juzuk. Sekarang dah masuk juzuk yang kedua, masuk juzuk ketiga dah. Jadi tuan-tuan jemput datang, makanan juga disediakan, sarapan disediakan. Jangan marahlah JK kan tak ada orang dalam masjid ni kan, banyak betul kempen masjid negeri ni. Lah bukan kempen pergi kedai atau channel pergi masjid. Sama memeriahkan. Saja nak training jemaah kita biar lama sikit berdiri dia. Sebenarnya banyak kita nak bercerita, tapi apa yang boleh kita simpulkan adalah Rejab ini tujuan sebenarnya dimuliakan oleh agama kita kerana dia adalah momen untuk kita nak bertemu dengan tetamu yang sangat agung, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Maka bermula Rejab inilah kita dah start training sikit-sikit dengan puasa sunat, dengan menjinakkan diri datang ke masjid berlama-lama ketika sembahyang. Moga-moga bila masuk Ramadan, performance tu jadi luar biasa lagi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga dapatlah kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rejab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lisyarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami.
Luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.